warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina istafa amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis, Pak Gubernur kepada Ekonomi Muhammad Nur selaku pengurusi Masjid Taman Sri Jaya bersama dengan barisan datang kuasa urus dia sambutan Majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Masjid Al-Ikhlas. Itu dia kepada Tuan Penghulu Masjid, Tok Ketua Kampung, pemimpin-pemimpin setempat, Ustaz, Ustazah, Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan Hajah, sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang berbahagia ini hasil kerjasama seluruh penduduk qaryah Taman Sri Jaya dapat mengadakan majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga apa dua sumbangan yang diberikan maka dengan wajib bagi menjayakan majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam malam yang berbahagia ini, dirahmati Allah, diberkati Allah. Kita terima kasih kepada pihak masjid beri kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan ceramah bersempena majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kali keempat saya berceramah dan kali pertama merasai masjid baru pun begitu permaidani macam dalam. Ayat 59 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Subhanallah. Arti maka kami turunkan ke atas orang-orang yang berlaku zalim itu azab yang paling digeruni umat manusia zaman berzaman. Itulah dia wabak penyakit. Kami turunkan gaya disebabkan kejahatan dosa yang mereka itu lakukan. Ayat 59 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berartikan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum hamba-hambanya yang berlaku zalim di muka bumi ini dengan ditimpakan azab
yang paling digeluti oleh umat manusia zaman ke zaman. Itulah dia wabak penyakit. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan hamba-hambanya yang berlaku zalim itu apabila berulang-ulang melakukan kejahatan. Sekali dua terlepas pandang, kelalaian kealpaan. Oleh kerana berulang-ulang kali melakukan kejahatan, itu satu kezaliman, maka hukuman dijatuhkan dengan azab yang digeruni umat manusia. Itulah dia wabak penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, wabak penyakit merupakan salah satu daripada 5 bentuk azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan ke atas umat manusia di muka bumi, sebagaimana diulas langsung oleh Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah, dalam kitab tafsir maka timbul 5 bentuk azab: banjir besar, kemarau panjang, panahan petir halilintar, membunuh merabut nyawa manusia, membinasakan harta benda. Angin puting beliung menghantam ganas, punah rata harta benda, mata benda kita apa benda. Dan yang kelima, wabak. Maka wabak penyakit merupakan azab yang paling digeruni umat manusia zaman berzaman. Kenapa tidak kemarau panjang? Baik, Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan, Allah cintakan kepada bangsa yang hebat, bangsa itu dinasti Fir'aun. Dalam tempoh masa 1 jam, apabila wabak penyakit Allah timpakan, 24,000 nyawa manusia melayang. 24,000 nyawa manusia melayang. Kalau tanya tuan penghulu kita kedai-kedai, syarikat khairat kematian mana yang sanggup diurus? Takaful mana? Takaful ikhlas, tak ikhlas, takaful pulas. Mana yang boleh bayar? Ya, khairat kematian. Kiranya 24,000 nyawa terkorban dalam masa 1 jam. Mengerikan, menakutkan bangsa hidup dinasti Fir'aun. Kalau nak dibandingkan bangsa Kibti dengan kita, bangsa Kibti lebih ke hadapan ilmu perubatan. Berapa banyak mayat Ramses Fir'aun tak dimakan, berjaya dikeringkan bagaikan ikan kering. Sudah melintasi 4,000 tahun
anak-anak tak duduk selesa gaya, anak-anak tak boleh makan kata Allah. Satu sudut duduk selesa gaya, selesa di permukaan saya di bawah banyak anak-anak tak boleh makan. Kerana tak lama tak itu. Hari ini baru bersebutkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hebatnya teknologi perubatan bangsa Fir'aun, bangsa Fir'aun dinasti, bangsa Kibti dinasti Fir'aun, mengawet mayat-mayat mereka. Dan Allah biarkan mayat itu tak dimakan, masuk, dia tetap dapat dijadikan bukti sejarah keingkaran. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kalau nak dikira kehebatan dari segi pembinaan bangunan, kalah itu bangsa Kibti dinasti Fir'aun. Piramidnya sudah berusia 3,000 tahun, tegak, teguh, kukuh, segar, bugar. Walaupun tak menggunakan di sini YGL, yo teknik, tak begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka hapus, bungkus bangsa Kibti dinasti Fir'aun penangan serangan wabak. Tak ada lagi datang ke itu. Tak ada lagi orang yang bertutur dalam bahasa itu. Tetapi masih lagi ada orang yang menyimpan sejarahnya, mengambil keuntungan, berbelia-belia dengan sejarah bangsa Kibti dinasti Fir'aun. Maka wabak penyakit merupakan azab yang paling digeluti umat manusia zaman ketika yang tak patutnya tuan-tuan. Bangsa Yahudi cukup takut tentang wabak penyakit, kerana sudah banyak suku kaumnya pupus, hapus, mampus. Bangsa Yahudi itu dia bukan satu bani je. Yang kita dengar dalam Al-Quran, Yahudi, Bani Israel. Dia ada lagi Yahudi, Bani Nadir, Yahudi, Bani Quraidah, Yahudi, Bani Qainuqa, Yahudi, Bani Mustalik, Yahudi yang dah jadi Arab, Yahudi, Bani Ghaflan. Itu Yahudi yang dah jadi Arab, Yahudi, Bani Ghaflan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka yang hanya tinggal sekarang Yahudi Bani Israel darahnya sahaja, dengan pegangan Zionis yang meningkatkan lagi meningkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dia takut sebab itu belum dapat keputusan rasmi siapa presiden Amerika. Gara-gara COVID-19 mereka ketakutan sebenarnya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah,
buat hubungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut bulan tahun keputraan malam ini. Rasulullah lebih memahami soal wabak, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedia menunggu bilakah wabak diturunkan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril bil hamma wa ta'a fa amsaktu al hamma wa arsaltu at-ta'u ila Syam." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang berjumpa dengan bersama dengan Jibril dua penyakit, demam panas dan wabak. Aku segera memegang erat demam panas, aku letakkan di mana, aku ambil penyakit wabak, aku lemparkan sejauh mungkin ke utara sana, menghadap ke utara sana. Bukan Rasulullah nak tibakan Syam, tidak. Rasulullah juga lemparkan, lontarkan sejauh mungkin wabak penyakit agar umatnya selamat daripada wabak. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham wabak penyakit adalah penyakit yang digeruni, azab yang digeruni umat manusia zaman berencana. Rasulullah sanggup itu bila Jibril nak bawa. Tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah tunggu bila Jibril nak bawa. Kerana apa? Dah Allah Ta'ala sebut, fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rizqan minas sama'. Kami turunkan ke atas orang-orang yang berlaku zalim wabak penyakit dari langit. Maka yaitu disebabkan kejahatan yang mereka itu lakukan. Bila Rasulullah itu, Rasulullah menanti di malam hari. Jadi malam hari jangan karaoke lagi. 9 November dah bermula. Kita menunggu dia berkeliling daripada jabatan Mufti Negeri Johor. Bagaimana fatwa Mufti Negeri Johor? Apakah seperti PJTV yang lalu masjid tutup membek imam dan bilal kena elawan lambat bagi imam. Dah tak datang pula. Jangan nanti tak tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sedang menunggu, tuan-tuan sedang menunggu apapun untuk pelaksanaan masjid surau tertakluk kepada kerajaan negeri masing-masing. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena akutlah apa yang tadi. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, "Rabbul ina wa awqifus zakat, fa inna bis-sanati lailatan yajibu fiha wa ba'd."
Artinya tutup bekas-bekas minuman kamu. Tutup. Tutup bekas-bekas minuman kamu yang berisi air minum. Begitu juga tutup bekas-bekas makanan kamu yang berisi makanan. Tutup bekas-bekas air tangan kamu, tong drum, tong plastik, tempayan, baldi, begitu juga tangki air. Tutup dengan penduduk. Kerana bahawa dalam tempoh masa setahun ada satu malam wabak turun dari langit ke permukaan. Rasulullah SAW menyatakan dalam tempoh masa satu tahun ada satu malam. Tak pasti malam apa. Malam minggu keberapa, malam bulan apa, tak pasti. Malam itu wabak diturunkan dari langit ke bumi. Maka sebagai kandung darah langkah berjaga-jaga, Rasulullah suruh kita tutup bekas makanan yang berisi makanan, bekas minuman yang berisi minuman. Begitu juga tutup bekas-bekas air simpanan, tangki, program, tempayan, kolam yang berisi air pun tutup. Kerana tak siapa pun yang tahu malam itu, malam minggu keberapa, malam apa yang lazim larut malam. Dan ini yang tangki bilang bila larut malam, terpucat-pucat, tergencat-gencat, terpucat-pucat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak pasti. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha suruh kita tutup pintu rumah, tingkap, begitu juga tudung bekas makanan, bekas minuman, apabila waktu sedih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka lepas lima ceramah ini, yang orang kontrol tak ada itu, tak ada. Dan tuan nanti terus balik, kau jangan nanti ngopi betul-betul tak ada lagi. Tolonglah, tuan. Lama ini orang marah dengan aku kerana saya suruh kalau boleh malam pergi masjid surau sehari. Terpulanglah. Ketika nak sampai ke masjid, kena Winston, kita pulang. Hukum ni tak betul. Betul yang Masya Allah. Pun begitu, malam ni kalau boleh pergi masjid, pergi surau jalan, balik lagi. Kerana tak pasti. Orang tua-tua kita pun tak galakkan berebutkan. Ke sana orang tua. Ya, anak aku nak main futsal, aku tak kasi. Dia pegang tangan. Walid, minta hujah. Anak saya minta hujah. Minta nak pula kita tak sayang. Kau belajar untuk belum mereka sama. 3 tinggi agama. Banyak lagi lagi kita tak tahu. Tidak kami jamaah yang dirahmati Allah. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapati pada suatu malam Jibril datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa 2 penyakit. Seringan-ringan penyakit dan seberat-berat penyakit. Seringan-ringan penyakit demam panas, seberat-berat penyakit wabak. Tuan yang dirahmati Allah. Baik, kenapa pula Jibril bawa penyakit tu? Bawalah berita
nombor yang dirahmati Allah. Pengarah LSM minta nombor IC saya kasih. Kita kenapa tuan? Mana tahu ada rezeki beri untuk Ustaz Haji Hanafiah. Kalau Ustaz Haji Hanafiah ni dia kata penolong pegawai yang dia yang terima kasih. Maka dalam hati aku untuk dapat begitu. Betul. Kabel baik. Tuan-tuan, selepas setengah jam pengajian dulu kenapa tak memang dekat komputer Ustaz Haji Hanafiah tak layak kata. Kenapa? Kenapa saya cakap gajian tu 2,800 saja? Tidak, dia kata masalahnya jumlah hutang Ustaz Hanafiah melebihi 3,000. Oh no. Pandai perempuan LSPN tu, dia tahu yang aku hutang 3,200. Tahu pula aku siapa boleh tahu dia malaikat kita. Tahu tuan-tuan. Jadi dia kata bila cerita lah Ustaz tak layak dapat duit. Kerana Ustaz punya tidak lebih banyak daripada gaji bulanan. Ini berarti Ustaz ada pendapatan sampingan. Aku cakap adalah ceramah-ceramah kecil-kecil lah. Sebab sekarang dah tak dapat lagi. Itu saja. Jadi tak ada imam. Imam besar tau sebab ni. Imam pro besar boleh lah. Saya imam rawatib sahaja mungkin kotak kata. Jangan marah imam besar itu. X48. Aku X22. Ini jadi isu tau. Jangan. Nanti SKJ itu jatuh tak? Jangan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'altu lil mauti 'ala 'ibadi 'ilalan wa asbaban." Aku jadikan kematian yang menimpa hamba-hamba itu dengan didatangkan punca-punca kematian dan sebab-sebab kematian. Istimewanya kita ni umat akhir zaman, kita tak mati begitu sahaja. Kita bukan orang jalan ngomong kodak. Kita tak mati begitu sahaja. Matinya kita ini umat akhir zaman, mati ada jalan-jalan kematian. Mati berpunca daripada penyakit, mati bersebabkan kemalangan, accident of incident. Ini istimewa untuk kita. Umat akhir zaman, kita tak disebut sebagai mati kata. Sebelum kita mati, Allah datangkan dulu sama ada punca-punca kematian, mengidap penyakit atau sebab-sebab kematian, kemalangan, accident. Jadi kalau kemalangan itu boleh dia, alhamdulillah, itu istimewa umat akhir zaman. Maka punca-punca kematian penyakit, oleh itu ada dua bentuk penyakit. Seringan-ringan penyakit, seberat-berat penyakit. Maka buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kasih kepada umatnya, dan kita sambut malam ini ulang tahun keputeraan
Rasulullah SAW dalam apa keadaan pun umat didahulukan. Bukan jawapan permenenti yang ditugaskan. Kita ingat dengan dulu. Umat didahulukan. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi membela Nabi umat, segera Rasulullah ambil dengan cepat penyakit demam panas. Fa'amsaktu al-hamma di Madinah. Aku ambil penyakit demam panas, aku letakkan di bumi Madinah. Wa arsaltu ta'un ila Syam. Aku lemparkan sejauh mungkin wabak penyakit mengarah ke negara Syam, memastikan umatnya selamat, agar punca kematian bukan dengan sebelah-belah penyakit, tetapi punca kematian dengan keringan-ringan penyakit demam panas. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa umat-umat terdahulu begitu turun dengan wabak penyakit? Adakah kerana bilangan kematiannya ribuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna hadzal wabak mautun dahil, bahawa sebenarnya wabak penyakit itu mati secara halus. Mati secara halus. Apa makna mati secara halus? Kita yang terselamat, mata kasar kita tidak dapat melihat betapa perihnya, betapa seksanya, betapa sengsaranya orang yang mati berpunca daripada serangan wabak penyakit. Kerana siapa yang diserang dengan wabak penyakit sengsara, memeriksa. Kenapa istilah pohon hikamat? Dia merasakan dia ditikam melebihi 1000 kali hikamat, di mana satu hikamat ada 3 sakit yang berbeza dengan hikaman kedua, hikaman ketiga, hikaman keempat. Janganlah cara moga-moga Allah lindungi kita. Ta'un itu maknanya ta'un, tikaman, ditikam. Kalau kena tikaman, perih, sakit, sengsara. Walhamdulillah. Pun begitu, Rasulullah SAW menyatakan Allah putuskan para malaikat untuk memegang erat 360 tulang yang menghubungkan 360 sendi manusia, tak nampak mengulik sikit pun, tak nampak menggelupuk, tak nampak menggigil sikit pun, kerana malaikat tak pegang erat, tapi berseksa. Perbuatan yang dirahmati Allah, 7 bulan apabila kampung Ibrahim Haji di maka saya dah 5 kali ceramah tadi. Adalah nombor orang-orang yang penting-penting di sana. Kenapa pula nombornya tu? Moga-moga tu apa tanah putih kan kita kan bandar, nampak bandar tak jadi juga.
pada Ibrahim aku menjadi. Jadi aku bila berlaku PKP saya wasap-wasap lah yang penting-penting. Tak kena orang jauh, dijawab apa tak? Orang modal. Di situ, modal. Maknanya tak mati lagi aku Ustaz. Dia kata kawan baik Ustaz, itu pencet yang ICU mati. Itu nak saya pun tak berani nak membunuh. Setelah Ibrahim Najib ampun dibebaskan daripada fikir suci, saya try wasap-wasap. Saya pun tak pernah dibangkit tu wasap-wasap. Jawab. Kita tak mati lagi cikgu. Aku dah mati. Maka cikgu tu pun dia nak telefon, aku tak nak kan. Suruh di WhatsApp. Dia kata Ustaz pun takut mati tu. Ustaz akhir kata. Dia kata betul lah Ustaz ada datang ceramah 4 hari. Ustaz sebut 360 bulan. Yang menghubungi 360 sendi membentuk kerangka tubuh manusia. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Di kulli insani situna wa salatu mi'atin mufassal. Dia kata Ustaz, mula-mula COVID-19 tu positif pada diri saya, tak rasa apa-apa. Tapi apabila sesak nafas, baru terasa macam picikan-picikan. Memang 3 hari tak boleh tidur. Aku kata, itu kebanyakan lebih dari ucap lah. Cuma ucapan itu adalah yang ada satu jenis yang ada itu ada satu jadi dikata mati hidup semua. Ini pengalaman orang yang kena COVID-19. Dia kata mati hidup. Jangan sebutlah ketakut isinya, ketakut diri. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, wa huwa lahu syahadat. Bagi kamu orang yang beriman terkorban akibat serangan wabak penyakit, mati syahid, yakni syahid akhirat, diangkatkan azab kubur dan mungkin dia diisytiharkan syahid nanti di padang mahsyar. Sedang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apapun sejarah membuktikan pengorbanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita kenal pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut ulang tahun keputeraan malam ini, ia untuk kita mengingat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa melakukan yang terbaik demi umatnya, sehingga Allah sendiri berakukan pada ayat 128 surah At-Taubah, bil mu'minina ra'ufur rahim. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya yang beriman amat kasih dan menyayangi. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan yang terbaik kepada kita, dan terbukti Rasulullah lemparkan sejauh mungkin wabak dengan harapan umatnya selamat daripada wabak penyakit. Sejarah, fakta sejarah sepanjang
sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di bumi Madinah. Bumi Madinah belum pernah ditimbulkan wabak. Dan pada tahun 1 Hijrah, hinggalah tahun 10 Hijrah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Tahun 17 Hijrah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah kedua. Sayyidina Umar dalam perjalanan membuat lawatan kerja. Syam terdiri daripada 3 negara, Syria, Jordan, Palestin. Tiba-tiba pertengahan jalan diberitahu kepada Sayyidina Umar pada tahun 17 Hijrah. 7 tahun setelah kewafatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa bumi Syam ditimpakan wabak penyakit. Lalu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu buat keputusan, jangan masuk ke negara Syam. Menghampirinya pun takut. Wala tadkhuluha wala tuqaddimu alaiha. Masuk tak boleh, menghampiri padan pun jangan. Itu keputusan rasmi Sayyidina Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah. Maka baliklah semula ke Madinah al-Munawwarah. Apa yang saya nak nyatakan di sini, pengorbanan Rasulullah SAW demi umatnya, lemparan Rasulullah itu, walaupun sudah 7 tahun yang lalu, kerana wabak yang dimaksudkan itu, hadis itu ketika saat detik-detik tahun terakhir baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Maka kalaupun hadis yang Rasulullah nyatakan sudah berlalu 7 tahun, tahun 17 Hijrah, bumi Madinah terselamat. Bumi Syam yang ditimpakan wabak penyakit. Tahun 64 Hijrah, 17 Hijrah, 64 Hijrah, kami ini bumi Irak Allah timpakan wabak penyakit. Bumi Syam Allah timpakan wabak penyakit. 30,000 nyawa umat Islam melayang. 64 Hijrah hingga 67 Hijrah, bumi Irak Allah timpakan wabak penyakit, menyaksikan 30,000 nyawa umat Islam melayang. Sekali lagi bumi Madinah mendapat peliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok, yang saya nak nampakkan pada tuan-tuan, Rasulullah dah wafat. Rasulullah dah lemparkan sejauh mungkin memastikan bumi Madinah selamat. Tahun 17 Hijrah selamat. Tahun 64 Hijrah selamat. Tahun 87 Hijrah kami ini bumi Mesir ditimpakan wabak penyakit. 30,000 lagi yang umat Islam terpukar. Bilangan itu macam mana? 30,000 di bumi Syam 17 Hijrah, 30,000 di bumi Irak 64 Hijrah, 30,000 di bumi Mesir 87 Hijrah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bumi Madinah selamat.
Selesa jaya, kau mana tanya. Aku tak dibayar gaji, jelaskan. Hidupkan hidup. Kita ada penghulu hidup. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. 133 hijrah patah balik jatuh dekat bumi Syam, bumi Madinah selamatnya. 233 hijrah jatuh semula dekat bumi Iraq, bumi Madinah terpelihara. 333 hijrah jatuh kembali di bumi Mesir, bumi Madinah dalam peliharaan. 433, begitu dipusing itu ni. 533, 633, zaman Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Imam An-Nawawi wafat 676 hijrah. Dia ketika usianya belasan tahun dah jadi tokoh ulama. Bumi Mesir ditimpakan wabak. Ketika itu Imam Nawawi masih berada di Syria. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. 533 hijrah, 633 hijrah, 733 hijrah. Zaman Imam Syihabuddin, bumi Mesir sekali lagi ditimpa wabak penyakit. Juga 60,000 kali ini bergantung 60,000 nyawa manusia terkorban. Bumi Madinah terpelihara. 833 hijrah, bumi Mesir 60,000 terkorban. Ketika itu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Asqalani. 633 Imam An-Nawawi. 733 Imam Syihabuddin. 833 Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. 1441 Imam satu, Imam Hanafiyah, Imam Rawatib. Itu kurang. Imam itu dia hebat. Tidak ahli jamaah yang dirahmati Allah. Tuan-tuan jangan takut saya patuhi SOP kejap lagi habis ceramah. Baik, maka 1441 menyaksikan bumi Madinah telah ditembus wabak COVID-19. Wah, nak cerita lah. Nanti jemputlah mesti sama pula, bahaskan pula. Kalau kita lihat daripada tahun 17 hijrah, 64 hijrah, 87 hijrah, 133 hijrah, 233 hijrah, 33 hijrah, 333 hijrah, 833 hijrah, 933 hijrah, 1441 baru dapat pengesahan daripada kerajaan Arab Saudi bahawa wabak penyakit juga menimpa penduduk di bumi Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan, ialah aku pun fikir untuk macam mana aku nak pergi umrah. Malaysia tak buka lagi, Indon dah pergi. Tiba-tiba jemaah Indon dah kena kan? Dia dekat Indonesia sebelum terbang negatif. Tak negatif pun tidak negatif lah. Dah sampai dekat Jeddah, dibuat caranya positif. Ini yang hairannya ni. Sebelum terbang di Indon negatif, dah sampai Jeddah
Positif. Waktu bila si kawan tu hilang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak pastilah nak jelaskan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak dinyatakan di sini akhir zaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setelah memahami apa sebenarnya waqah merupakan azab yang Allah timpakan kerana kezaliman daripada perbuatan umat manusia. Dan bagi orang yang beriman, terkorban akibat wabak penyakit, mendapat penghormatan dari Allah, mendapat penghargaan di sisi Allah, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, syahadatun li ummati wa rahmatun lahum wa rijzun 'alal kafir. Umat aku yang terkorban akibat wabak penyakit, umatku yang beriman terkorban akibat wabak penyakit, mereka itu mati syahid dan mendapat rahmat istimewa di sisi Tuhan mereka, yaitu mendapat penghargaan dari Allah. Apa kira gugur tersebut? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tapi jangan minta tu, jangan minta kedua kali. Rasulullah pun tak ada. Kalau boleh jangan ada umatnya yang kena wafat, kerana wafat itu sebelah-belah. Rasulullah dah usahakan yang terbaik untuk kita, agar kita ini mati dengan punca kematian seringan-ringan penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, mengakhiri ceramah. Ini mana boleh melebihi JPT berarti 40 minit. Untuk yang dirahmati Allah, hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'ta fi waraqati aqul bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah." Apabila kamu sedar kamu jatuh ke lembah kebinasaan, kamu sedar kamu terperangkap dalam kesukaran, kamu sedar kamu menjadi mangsa keadaan hidup, sebutlah dengan penuh keyakinan, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rasulullah menghendaki agar kita tak putus-putus menyebut dua al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan al-muhawwalah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila apabila kita sedar kita ini bakal jatuh ke lembah kebinasaan, ataupun kita sedar kita terperangkap dalam kesukaran, ataupun kita sedar kita bakal jadi mangsa keadaan. Wabak penyakit Allah Ta'ala nak turunkan kepada orang kafir. Rijzun 'alal kafir. Hadis riwayat Imam Muslim. Wabak penyakit ini merupakan azab yang ditimpakan kepada orang kafir di muka bumi yang berlaku zalim, berulang-ulang kali menzalimi Suparman, Sudarman,
keberadaan suka termasuk lagi baca. Ada. Jadi orang kafir dah kali kita ni orang Islam teruk, maka Allah timpakan wabah penyakit untuk bunuh si kafir yang durjana. Pun begitu, tak dapat hujan dari langit jatuh ke bumi. Orang tinggi kena, orang rendah kena, lelah masjid kena, suau bawah kena. Sekiranya ada juga orang yang beriman kena, tak apalah, dia akan mendapat penghormatan dari Allah, nanti syahid, penghargaan di sisi Allah, hapus kira, gugur segala dosa. Tapi sebenarnya wabah ini adalah pembandingan golongan kafir yang berlaku di zaman berzaman. Jadi kita ini orang yang beriman yang terkorban akibat wabah sebenarnya masa keadaan. Sebab itu patuhilah. Kalau kau merayap duduk malam-malam, patut kena. Kalau tengok hadis nanti kan, patut kena. Jadi betul lah apa yang dibikin tuan. Tuan yang dirahmati Allah. Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat pada tahun 852 Hijrah. Pada tahun 833 Hijrah wafat menimpa negara Mesir. 30,000 nyawa manusia terkorban dalam masa seminggu. 3 orang anaknya terkorban, 2 laki-laki, 1 perempuan. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terselamat. Kenapa? Dia mengakui kerana dia mengakui SOP yang bukan disediakan oleh KKP. Ini cerita 600 tahun yang lalu. Syekh Ibnu Hajar Al-Imam Al-Asqalani, apabila 30,000 rakyat Mesir terkorban pada tahun 833 Hijrah, maka ulama-ulama Mesir ketika itu terkejut. Kerana kita sangka wabah ini kan nak membunuh orang kafir, tapi orang Islam pun terkorban. Selepas itulah fatwa dikeluarkan al-istiba'at, penjarakan sosial, termasuklah berjarak dalam diri dan solat berjamaah. Itu fatwa dikeluarkan pada tahun 833 Hijrah, 600 tahun lalu. Sebelum itu tak ada fatwa itu, tapi ulama dulu. Maka ulama ini ikutlah pendekatan ulama-ulama terdahulu. Nampaknya ini yang itu. Penjarakan sosial, al-istiba'at, berbuat yang dirahmati Allah. Maka saya cukupkan itu. Kiranya tuan-tuan menghadapi sesuatu perubahan pada penglihatan mata. Penglihatan mata kita ada gangguan. Pendengaran telinga kita ada gangguan. Hidung kita ada gangguan. Lidah kedua rasa kita ada gangguan. Telapak, 2 telapak tangan dan tapak kaki ada gangguan. Maknanya kita tak selesa, walaupun duduk di selesa yang tak lama berkali. Kalau tak rasa macam penglihatan kita lain macam, telinga kita lain macam, hidung kita lain macam, sebelum sempat nak ke apa nama wad kecemasan XXA yang kena tunggu lagi 6 jam.
Sebut dulu Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan putus-putus. Sebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kerana kita belum pasti menang. Walaupun KKM sebut kita mesti menang. Tak kalah tak kita saja. Kerana kita berperang dengan benda yang sangat. Tinggal lagi kalau perubahan panca indera yang 5 berlaku, tak kira lah macam saya ni pada darah tinggi mana. Kalau terasa lain macam je, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita nak orang kata berjumpa dengan orang yang mampu memberi rawatan, perbanyakkanlah menyebut al-basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan al-muhawwalah. Moga-moga mendapat harapan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lama dia buat begini? Nak macam begini, nak tutup macam ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berdasarkan sejarah, wabak ni 2 kali. 633 Hijrah zaman Imam Nawawi, 733 Hijrah zaman Imam Syihabuddin, 833 Hijrah zaman Imam Al-Asqalani, 2 kali. Sekarang baru 8 bulan. Ada setahun 4 bulan. Takut. Tuan kata tadi kata macam nak habis cerah, nak habis. Apa ya? Tunggu masa. Tuan-tuan, bila nak cakap masa Nabi Daud alaihi salam, aku bila dapat berita dari malaikat Jibril, Allah turunkan wabak penyakit untuk mengukur golongan zalim daripada bangsa Yahudi Bani Israel. Nabi Daud alaihi salam membaca kitab Zabur yang mana terdiri daripada puji-pujian Allah dalam kitab Zabur. Baginda Daud alaihi salam berdoa pada Allah, dan bolehkah wabak penyakit ini, wahai Allah, Engkau turunkan 3 days only, 3 hari. Baginda Daud alaihi salam tak nak wabak melebihi 3 hari. Nanti ramainya miskin patut kita. Kau faham tak saya? Nabi Daud alaihi salam minta ini kalau boleh 3 hari. Mohon pada Allah agar Allah Ta'ala turunkan wabak 3 hari sahaja. Orang Jawa modal semuanya. Sekali mati, 60,000 dah. Kemudian lepas 3 hari dah boleh fun and fair. Bukan begitulah nak nyatakan pada tuan-tuan. Baginda Daud alaihi salam, dia takut kiranya wabak yang diturunkan melebihi 3 hari. Wah, berat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi Yahya alaihi salam menangis apabila Jibril berjumpa dengan baginda Yahya alaihi salam, beritahu bahawa wabak akan diturunkan. Nabi Yahya alaihi salam menangis, dan Nabi Yahya alaihi salam suruh Yahudi Bani Israel duduk dalam rumah, dan Nabi Yahya alaihi salam paksa orang-orang kaya di zamannya setiap hari menyembelih binatang, memberi makan kepada fakir miskin. Selepas 40 hari wabak Allah angkat. Maka siapa yang kaya bila bakar kan? Tak ada tuan-tuan, tak ada orang yang
dengan kita cukup harta. Pendekatan Nabi Yahya alaihissalam agar wabak segera diangkat, orang kaya kena betul. Untuk kita lagi makna latin tidak tak boleh dibuat. Kalau sekali nak bagi, ya dalam satu waktu salah hilang mohon dimaaf. Bismillahirrahmanirrahim. Fafaham